الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan banyak perkara-perkara kebaikan kepada kita, sama ada perkara kebaikan dan keperluan itu keperluan berbentuk keduniaan, lebih-lebih lagi keperluan dan juga kebaikan yang berbentuk akhirat. Alhamdulillah juga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan masa lapang kepada kita dan kesihatan. Yang mana kita semua tahu Nabi SAW pernah bersabda, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang mana manusia sering terpedaya, sering lalai, sering alpa, iaitu as-sihhah wal faragh, kesihatan dan juga masa lapang. Alhamdulillah, kita ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesihatan, dapat hadir lagi ke masjid tanpa bergejala. Nah, walaupun ada di kalangan orang yang dia tu bergejala tapi datang juga, menyebabkan orang lain mudarat, menyebabkan orang lain yang terkenanya. Nah, mungkin dia tak kena, mungkin dia antibody kuat, boleh lawan, tapi ramai terkena. Oleh sebab itu, sebagaimana yang kita tahu perkara yang berlaku, moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua yang berlaku di mana, di surau sana, di Johor sana, kan semua kita tahu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesihatan pada kita datang ke masjid. Alhamdulillah. Kalau kita bergejala, maka jangan kita memudaratkan orang lain. Pasal apa dia? Pasal itu adalah antara yang disebut oleh Nabi, la darar wala dirar. Tidak boleh ada kemudaratan ataupun memudaratkan orang lain, sama ada kemudaratan dunia maupun kemudaratan, lebih-lebih lagi kemudaratan akhirat. Wal faragh, begitu juga masa lapang. Alhamdulillah, kita semua ni Allah pilih ada masa lapang lagi, ada ruang masa lagi untuk kita duduk bersama. Walaupun di sana tuan-tuan kita dapati masa solat subuh contoh ni kan, solat subuh tadi melimpah keluar sampai ke belakang sana, sampai ke beranda, sampai ke dekat tangga. Dan penuh dalam ni, tak boleh nak masuk dah. Iyalah, tak boleh nak masuk kerana kita punya ruang penjarakan dan sebagainya. Tapi lepas pada subuh untuk kita duduk sebagaimana kita sekarang ni tak ramai. Orang berasa, saya pun terpaksa tunggu mereka balik dulu, nak masuk satu pintu aja yang terbuka tu. Tunggulah mereka keluar. Tinggallah orang yang ada kelapangan yang dikurniakan oleh Allah. Bukan kita nak kata mereka yang keluar tu semua tak elok, tak. Tetapi oleh kerana mereka mungkin ada kerja yang perlu diselesaikan, ada urusan yang perlu dibereskan, ada kerja, ada apa sahaja benda-benda yang mana memang kewajipan mereka nak kena tunaikan, maka kita Allah Subhanahu Wa Taala pilih di kalangan orang yang ada masa lapang. Alhamdulillah, syukurnya. Baik. Jadi sahabat-sahabat, alhamdulillah kita juga Allah dah pilih sampai ke, dia panggil kalau kita bahagikan Ramadan ni kepada ketiga, maka dianggap sebagai fasa yang ketiga. Mungkin pada awal-awal Ramadan hari itu kita mungkin dalam keadaan mencari rentak dan keselesaan kita, keserasian kita nak beribadat dalam bulan Ramadan. Semua kita tahu bahawa ayat bermula ayat 183 surah Al-Baqarah sehinggalah 187 Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang program-program bulan Ramadan.
Kalau kita tengok balik, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang program-program dalam bulan Ramadan. Antaranya bila masuk Ramadan, kutiba alaikumus shiyam, puasa, ataupun syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ayat berikutnya Allah sebut bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Program pertama Ramadan, puasa. Program core dia. Main program. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ni bagi contoh. Allah Subhanahu Wa Taala sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Mungkin tuan-tuan semua mungkin lebih tahu daripada saya. Bahkan di hadapan saya ni mungkin mereka yang lebih berpengalaman, yang lebih berpengetahuan, dan kita semua maklum bahawa Allah SWT sebut bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran, dan kita dah pun sambut nuzul Al-Quran. Walaupun setiap tahun kita nuzul Al-Quran tu sambut. Kita tadarus Al-Quran, alhamdulillah. Ada kumpulan pertama, ada kategori-kategori yang tertentu. Kategori pertama mungkin yang jenis laju. Walaupun banyak kumpulan, tapi mungkin kategori yang pertama yang jenis laju, expert dah. Baca pun tak ada gap dah, tak ada dia panggil bam, tak ada dia nak slow down, tak ada. Laju aja dia baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kumpulan yang kedua dia slow sikit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kumpulan kedua, kategori dia. Kumpulan yang ketiga mungkin lagi banyak bam dia, kena slow down banyak, kawasan perumahan kan, slow down banyak. Oleh sebab tu bacalah wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Slow down. Kumpulan yang keempat, kategori keempat, tak bunyi terus kata Aziz. Tidur terus dia, bukan tadarus, tidur terus. Baik. Jadi alhamdulillah kita merealisasikan bulan adalah bulan Ramadan, bulan Al-Quran, alhamdulillah. Cuma mungkin belum sampai lagi budaya kita di mana di setiap tempat orang pakak buka Al-Quran. Itu belum jadi budaya lagi. Walaupun ramai di kalangan kita hafiz, ramai di kalangan kita qari dan sebagainya, tapi belum lagi kita melihat budaya di mana duduk dalam bas, duduk dalam kereta, duduk di tunggu kereta api ke, train ke, ERT pula dah, MRT ke dan sebagainya. Belum lagi nampak dia panggil budaya tersebut berbanding dengan negara-negara lain ataupun negara-negara Arab. Tapi nak sebut alhamdulillah program kita bumikan Al-Quran di masjid, alhamdulillah. Program berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang apa dia? Allah sebut tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu antara program. Walaupun ayat tu mungkin tak tersusun lah. Saya sebut program berdoa. Program berdoa. Dan semua kita tahu program doa ini adalah program yang mana masa diberikan kepada orang yang berpuasa cukup hebat. Bermula daripada dia mula puasa, kita semua tadi mula puasa sehinggalah kita semua tahu sampai berbuka. Ya Allah, itu belum campur dengan hari-hari, waktu-waktu tertentu lagi. Seharian kita berpuasa, alhamdulillah. Belum campur dengan kalau kena pada hari Jumaat, kalau kena pada hari Rabu selepas asar. Ni lambat lagi lah nak hari Rabu, hari Jumaat pun baru lepas. Hari Jumaat pun ada dua waktu yang diperselisihkan ataupun perbezaan pandangan ulama, sama ada ketika imam duduk antara dua khutbah ataupun pada sebelah petang selepas waktu asar. Itu pun dua masa, rebut kita. Tapi oleh kerana kadang-kadang mungkin budaya kita di Malaysia ini biasanya bila imam ataupun Pak Khatib duduk antara dua khutbah, maka Pak Bilal yang mengambil peranan untuk berdoa. Kan? Saya pun tak ingat doa apa yang disebut oleh Pak Bilal. Amin, amin ya muwaffiqat ta'i'in. Itu contoh tak? Oleh sebab itu kadang-kadang ya boleh juga buat gitu. Pasal apa? Pasal kadang-kadang
Bila tak buat begitu, kalau kita biarkan orang untuk berdoa dan dia tak rebut peluang. Pasal apa dia? Ramai yang masa tu bertafakur. Istilah nak cover daripada tidur. Ramai tidur lah maknanya nak. Tidur relax aja. Jadi bila Pak Bilal ada sebut amin amin, tersedar sikit ya Allah amin. Adalah juga peranan Pak Bilal tu. Tapi maknanya masing-masing kena berdoa masa tu, rebut peluang. Begitu juga lepas asar, begitu juga waktu. Belum lagi bila turunnya hujan. Kita hari itu turun hujan, masya-Allah, berdoa. Bahkan kita dalam 10 yang terakhir ini, maka Nabi ajar benda apa dia? Nabi ajar doa. Nabi tak ajar benda lain pada Aisyah. Nabi tak bagi tahu benda lain. Pasal apa dia? Pasal semua orang mampu buat benda tu. Kalau Nabi kata, Aisyah, bila Aisyah tanya, wahai Rasulullah, apabila aku duk rasa macam Ramadan ni, malam ni rasa macam Lailatul Qadar, nak buat macam mana? Nabi kata, apa dia? Quli inna, apa nama ni? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab apa dia? Nabi bagi satu amalan yang semua orang boleh buat. Kalaulah Nabi sebut apa dia? Kena bangun tahajud dah. Kena bangun tasbih kena bangun tu. Nanyalah orang lain. Allahu akbar, berat pula nak buat. Dahlah kita ni tak berapa nak itu sangat, bukan tuan-tuan, saya sendiri pun begitu. Rasa berat juga nak buat. Nak pulun, Allahu akbar, masya-Allah, nak buat benda tu. Oleh sebab itu Nabi SAW bagi satu benda yang cukup mudah. Sebab Nabi SAW ni memang untuk memudahkan umat dia. Kok mana pun Nabi akan tunjuk benda yang membolehkan umat dapat pahala. Hatta makan minum, hatta cara duduk, hatta berjalan, hatta nak sikat rambut, hatta nak potong rambut pun Nabi ajar. Bukan main ikut dan potong aja. Nak dapat pahala potong rambut, potong sebelah kanan dulu. Suruh tukang gunting tu potong sebelah kanan dulu. Mudah nak dapat pahala, mudah seharian kita. Nabi dah ajar. Ni kita kadang-kadang pergi kedai gunting, mau macam mana bang? Sama macam biasa. Dia pun potong-potong sana, potong sini, potong apa semua kan. Tanpa kita bagi tahu. Potong, ambil sebelah kanan dulu, lepas tu baru buat yang lain. Supaya apa dia? Supaya kena dengan yang Nabi SAW nak anjurkan. Yang mana walaupun benda tu berbentuk kemanusiaan, semua orang ada rambut. Kebiasaannya lah, semua ada orang ada rambut. Yang tak ada rambut tu nak buat macam mana? Biar nak buat. Walau bagaimanapun nak sebut Nabi SAW ajar benda yang semua orang mampu buat. Tak kira awak sedang bekerja malam tu, mungkin Lailatul Qadar, maka kita bekerja pagat, security, jaga semua. Tak ada alasan untuk tidak merebut Lailatul Qadar ataupun perasaan. Mungkin kita nak sebut macam mana nak rasa Lailatul Qadar tu, Ustaz? Ada orang tanya macam mana nak rasa Lailatul Qadar. Kita sendiri pun tak tahu. Cuma disebut oleh ulama, ciri-ciri dia begitu. Nabi pun sebut. Nabi sebut, bukan Nabi kata ni tanda dia. Tak, Nabi sebut apa dia? Lepas pada tu baru kita boleh perasan tanda dia. Lepas tu bila naik matahari hari tu tak berapa naik tu, malam tu hening aja. Anjing tak menyalak kan. Kalau kita di kejiranan kita ada anjing, bersyukurlah. Nak bangun malam dengar anjing menyalak lagi tu, tak apalah, tidur dululah. Bangun malam tu anjing tak menyalak ni. Betul dah nak. Maka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Paling kurang sebab doa. Perhati dulu, ya Allahu akbar. Perhati sama ada anjing menyalak, satu hal pula bangun tiap-tiap malam. Nak perhati. Ataupun ayam berkokok. Ayam berkokok banyak kali dah malam ni. Tu dia, ya Allah, mungkin rupanya lah kita punya alam ayam berkokok. Ada juga ayam kokok payah nak itu kan. Nak jumpa ayam payah, nak ayam kokok dengan handphone. Okey dah tu, paling kurang nak menyedarkan kita, mengingatkan kita. Jadi Nabi SAW ajar doa begitu, rebut. Semua orang boleh buat. Baik, program yang berikutnya Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Antaranya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid.
Pertama, Allah sebut tentang hubungan suami isteri. Dalam keadaan kita ni leka nak beribadat ni bulan Ramadan ni nak fokus, jangan kita ketepikan ahli keluarga. Kena juga sembang dengan ahli keluarga, kena bercakap dengan ahli keluarga, jangan duduk terpencil diam, tak bercakap langsung. Pasal apa dia? Jangan duduk fokus orang nak berzikir ni. Jangan. Kena juga, kecuali kata Allah Subhanahu Wa Taala di masjid aja. Program yang seterusnya apa dia? Program masjid, iktikaf di masjid. Yang tu semua orang tahulah kan. Kalau tuan-tuan masa saya di Pakistan, ya Allah, kita boleh rasa kita iktikaf, tapi sekarang mungkin wallahu alam tidak dibenarkan kot untuk iktikaf. Tapi kalau dibenarkan satu ketika nanti, ya Allah akbar, masya-Allah, di masjid tu memang kita seronok duduk di masjid iktikaf, sebab dia panggil iktikaf bulan Ramadan ibadat yang mana khusus. Dia punya cara tak macam iktikaf biasa. Kalau iktikaf biasa kita boleh datang aja, datang subuh. Jangan lupa niat iktikaf. Kita pun nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Kita niat iktikaf. Kemudian lepas itu balik. Balik habis. Tetapi Ramadan, iktikaf Ramadan dia berbeza. Macam kalau kita semayang, dia ada apa dia? Dia ada permulaan takbiratul ihram sehinggalah salam baru habis. Kalau iktikaf yang biasa luar Ramadan, kita duduk bila-bila masa, lepas tu nak keluar, nak datang iktikaf pula. Tetapi iktikaf Ramadan dia ada cara dia tertentu. Bermula daripada malam, ulama berbeza pandangan, bermula sama ada malam 20 tu ke ataupun pagi 21 tu. Berakhir bila? Berakhir apabila malam raya. Itu dia punya tu permulaan dia. Permulaan berakhir. Itu dia panggil iktikaf Ramadan, bukan iktikaf biasa. Iktikaf biasa boleh saja bila-bila masa, datang keluar niat iktikaf, lepas tu balik, datang niat iktikaf, balik. Antara solat habis balik. Tapi Ramadan bermula bila? Bermula daripada sama ada malam yang ke-20 tu malam Isyak tu ataupun malam tu maghrib, sehinggalah habis Ramadan. Itu dia punya konten dia, kandungan masa tu. Sebab tu kata ulama bahas tentang batal dengan tak batal iktikaf. Keluar daripada masjid adakah membatalkan kerana nak qada hajat? Batal ke tidak iktikaf dia tadi? Ataupun macam mana? Maka kata ulama, ada kata tengok kalau dia tu keperluan hajat memang pergi bilik air saja. Ataupun kalau ada jenazah di luar, dia keluar nak pergi sembahyang jenazah di luar, batal ke tidak iktikaf dia? Sebab apa dia? Sebab iktikaf itu permulaannya bermula 10 malam 20 ataupun 21 dan berakhirnya apabila malam raya. Oleh sebab tu ulama bahas batal tak batal, keluar tentu batal ke tidak. Sebab dia adalah satu iktikaf yang khas, ibadat khas. Tak sama dengan ibadat. Jadi oleh sebab itu iktikaf Ramadan, ya Allah, payah kita nak buat di Malaysia ini, nak apply. Kecuali masa saya balik Malaysia, kemudian kita pergi ke markas Seri Petaling, dia punya hidup ni tu seronok, duduk di situ, tak keluar. Sehinggalah malam Ramadan baru keluar, malam raya baru keluar. Allah, itulah yang diamalkan. Habis kalau kita datang kita ni iktikaf tu, ya iktikaf jadi iktikaf biasa, tak jadi iktikaf Ramadan. Dia tak jadi iktikaf Ramadan. Kata ulama, sebahagiannya kata begitu. Ada kata, habis kalau kita bekerja ni macam mana? Bekerja sebab itu adalah keperluan, maka iktikaf waktu kerja, maka kita keluar untuk bekerja. Balik daripada kerja, datang ke masjid, duduk di masjid pula, tak balik ke rumah. Habis pakaian duduk di masjid Ataupun orang anak beranak, kata ulama ahli keluarga, bawa pakaian dia, bawa keperluan dia. Sebagaimana nama apa tu? Isteri Rasulullah Maimunah, yang bawa kalau malam giliran dia, kan dia bawa keperluan kepada Nabi SAW, ataupun yang disebut Sofiyah ataupun Maimunah, dua itulah, maaf kalau saya tersalah. Bila Nabi SAW isteri baginda nak balik, Nabi pun iring, kan?
nak iring nak balik. Sebab apa dia? Nanti nak tengok ada bahaya ke tidak. Itu kena mengiringi, diiringi oleh mahram. Sampai. Baik. Pasal apa dia? Pasal Nabi beriktikaf. Begitu juga Nabi beriktikaf ni, Nabi SAW dengan Aisyah. Nabi hanya letakkan kepala Aisyah di bilik dia, sikat rambut. Sebab Nabi SAW rumah Aisyah mana? Sebelah tu je. Jadi Nabi SAW mengulurkan kepala je. Nabi tak balik. Pasal apa dia? Kerana iktikaf Ramadan dia punya caranya berbeza daripada iktikaf biasa. Dia punya syaratnya berbeza daripada iktikaf biasa untuk dapat iktikaf Ramadan. Jadi orang yang ada keperluan, maka dia boleh keluar setakat keperluan dia, kemudian balik, tak batal iktikaf dia. Allahu Akbar. Payahlah begitu. Memanglah ibadatnya khusus. Tak payah kalau kita biasa, kalau kita disebut ataupun disuarakan dengan perkara-perkara yang betul, perkara-perkara yang ada syarat dia, ada istisna pengecualian dia. Kalau kita belajar, maka akan rasa mudah. Cuma mungkin suasana kadang-kadang. Saya sendiri pun Allahu Akbar. Tak begitu juga, tak ada nak iktikaf, datang sini pun. Kan? Sebab iktikaf pun tak boleh juga. Kan, tak dibenarkan. Iktikaf kat rumah je nak buat macam mana. Maka moga-moga dengan sebab kita tak mampu untuk beriktikaf, maka kita diberi pahala untuk kita dah ada niat untuk iktikaf. Kalaulah masjid dibuka, kalaulah begitu, maka insya-Allah dengan izin Allah aku nak iktikaf begitu. Mengikut keperluan kita. Sebab ada keperluan boleh keluar. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Baik. Lalu program yang ada dalam bulan Ramadan itu yang disebut apa dia? Wa antum aakifuna fil masajid. Dan lagi kata Nabi, kata Allah Subhanahu taala di akhir ayat, wala ta'kulu apa namanya? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Antara program lagi ialah program makan. Bulan Ramadan program makan ya. Program makan. Tapi dengan makan itu membantu kita buat ibadat. Masya-Allah, dengan bersahur, digalakkan bersahur. Maka dengan sebab tu ramai datang. Kalau tak digalakkan bersahur, ramai duk tak apalah, tak sahur tu biasa, harus saja sahur contohnya. Maka ramai orang tak bersahur dan juga ramai tak datang berjemaah. Maka dengan sebab makan minum itu membantu, ya Allah, membantu untuk ibadat. Cuma kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala ta'kulu amwalakum, program untuk masuk sebagai satu ibadat, jangan campur adukkan, jangan makan harta kita ni bil batil, dengan cara yang tidak betul. Allahu Akbar. Itu saja. Pastikan kita ada duit kita, semua tu semua kita tahu. Kerana dalam bab harta ni dua perkara. Benda lain Allah tanya satu bentuk aja soalan. Tak? Sembahyang contohnya, puasa contohnya. Tapi harta, min aina iktasabah wa fima anfaqa. Daripada mana dapat ni? Kemudian ke mana kita salurkan benda tu? Ya Allahu Akbar, kan? Baik. Sahabat-sahabat muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dalam bulan Ramadan ni dengan program yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga apa yang disarankan oleh Allah dalam bulan Ramadan itu, maka dengan itu dah terhasilnya apa yang disebut la'allakum tattaqun tadi. Walau bagaimanapun tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah, kadang-kadang kita ni ada masanya dia panggil lesu dalam beribadat. Bukan saja apa nama tuan-tuan, saya sendiri pun kadang-kadang lesu dalam beribadat. Lesu dalam beribadat. Rasa jadi tak ada semangat. Pasal apa tu? Kata ulama ada beberapa ciri ataupun ciri pula, beberapa sebab yang menyebabkan kita ni kadang-kadang jadi lesu nak beribadat. Rasa tak semangat nak ibadat. Katanya antaranya ialah apa dia? Disebut oleh ulama ialah sebab-sebab yang berlakunya kerana at-tashaddud fil ibadah. Kita ni terlalu rigid dalam beribadat. Pulung sungguh. Pulung sungguh-sungguh. Nak melampau kata orang. Melampau dia ni nak. Contohnya, kalau saya masa zaman dulu tuan-tuan ingat masa zaman budak-budak tu kat kampung, kita tarawih, antara tarawih tu kan kita selawat. Selawat apa nama ni? Allahumma salli ala Muhammad. Itu pun sallallahu. Kuat kan tu, semangat. Bahkan kalau budak-budak zaman dulu kita, kan game budak-budak ni bahagian dia panggil apa nama ni, mekik menjerit apa semua.
Kadang-kadang belakang tu bila budak-budak tak bunyi, budak-budak sallallahu alaihi wasallam bunyi kat belakang tu, Allah kuatlah sikit. Oh, dia marah pula. Kita pun iyalah budak-budak semangat. Assalamualaikum. Tak tahulah apa ni nak kata doa, tak doa marah. Kalau kita katakan doa, apa nama ni? Patutnya apa nama ni? Qulidullaha awidur rahman. Doalah pada Allah, ataupun la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha. Nah, jangan terlalu kuat sangat, wala tukhaf, jangan slow sangat. Ataupun ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah dalam keadaan tadarru', dalam keadaan kita rendah diri. Kerana Nabi pernah sebut apa dia? Innaka la tad'u al-asam. Korang ni bukannya berdoa kepada zat yang tuli. Allah dengar. Tak payahlah nak melawang-lawang apa semua apa-apa. Contoh. Tetapi sebab itu selawat tak tahu, wallahu alam. Bukan kita nak condemn, tapi nak selawat-selawat lah. Tak ada masalah apa kan. Tapi nak sebut saya zaman dulu tu, oh seronok kuat sungguh. Kita seronok. Jadi kadang-kadang bila kita terlampau sangat, kerana masa budak-budak tak apalah, sebab kita tu tak tahu lagi. Baik. Jadi kita nak selawat, boleh ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Nak selawat di antara apa dia, antara tarawih, selawat. Sebab selawat tu merupakan arahan daripada Allah. Selawat bila-bila masa. Selawat. Baik. Cuma saya nak sebut yang melampau tadi tu. Kalau nak selawat, silakan. Kan pula salah faham pula kata, oh ustaz duk cakap tak boleh selawat. Dah, bukan. Maknanya kena sebut melampau. Zaman budak dulu. Baik. At-tashaddud fil ibadah. Kata ulama, antaranya kenapa kita ni akan jadi lesu, pasal kita tu bermula dengan pulun sungguh. Pulun sungguh hendak. Malam pertama baca, oh semangat baca apa dia? Pak Imam pun semangat baca dengan surah Al-Baqarah daripada 2 muka surat 1 rakaat contohnya. Lepas pada tu orang lain pun, yalah Pak Imam tahu dah nak masjid tu confirm habis dah. Pak Imam dia mentang-mentang dia habis, kita ni dengar begitu ketal lutut lah nak habis. Surah Sajadah tu pun, ya Allah, kalau boleh Pak Imam baca apa dia? Baca yang bahagian tu je. Bahagian innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kalau boleh baca yang tu ajalah Pak Imam. Sujud. Tak adalah lama sangat kita nak berdiri. Jadi apa nama ni? Nak sebut apa nama, kita jangan tasyaddud, jangan duk panggil terlebih sangat melampau. Satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr bin As, dia kata, ya Abdullah, alam ukhbir annaka tasumun nahar, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail? Faqultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al, sum wa aftir, qum wa aftir, qum wa nim. Baik, dia kata, wahai Abdullah, betul ke tidak aku diberitahu bahawa engkau ni malamnya puasa pada siang hari puasa, malam jaga setiap waktu. Tuan-tuan, saya pernah semalam saya bertemu dengan seorang perawat Islam. Dia cerita, masya-Allah, perawat tu dia cerita. Dia kata apa dia, ada seorang tu, dia tu memang samsing di Johor, gangster, dan dikehendaki oleh polis Johor masa tu, bukan sekarang, masa dulu. Baik. Lalu tak boleh nak buat apa, tak tangkap, tak ada. Tapi ada orang yang jenis apa nama ni, jumpa bomo, kemudian sihir orang tu melalui makanan. Dia gunakan, kalau orang Kelantan dipanggil anak kerak. Anak kerak ni maknanya janin yang mati meninggal tu, janin tu meninggal, kemudian dibiarkan kering. Dia korek kubur macam mana, dibiarkan kering, kemudian lama sehingga 40 hari 40 malam kering tu. Maka daripada situ dia proses untuk apa nama ni, bila kering dia bubur dalam kotak, dia ambil abu mayat ataupun mana pergi tempat pembakar mana-mana kan. Ambil abu mayat, kemudian letak pasir apa semua, sehingga 40 hari pula dia akan ambil benda tu untuk buat sihir dan ditabur dalam makanan. Bila tabur dalam makanan tu memang kena sungguh orang tu. Kena orang tu, sehinggalah ya Allah apa nama ni, tak ditangkap juga masa tu, tapi dia balik ke Kelantan.
Maknanya Samsin tu orang Kelantan ke Ustaz? Jahat betul orang Kelantan. Dah. Dan nak sebut cerita ni, bukan nak burukkan negeri mana, saya pun orang Kelantan juga tuan-tuan. Baik. Jadi bila begitu, maka cara rawatan dia pada asalnya tak percaya benda rawatan Islam ni. Tapi oleh kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya sahabat, dia punya saudara, dia pun antara perawat, maka mendekati dia, suarakan dia, cakap. Lepas pada tu antara rawatannya ialah kena berzikir, bagi berzikir tak berzikir, bagi bagi minum air tak nak minum air. Last sekali Allah bagi kesedaran juga. Bagi kesedaran apa dia? Dia berpuasa setiap hari selama 2 tahun. Tak jadi juga 2 tahun tuan-tuan, puasa setiap hari selama 2 tahun. Tolak hari raya gitulah, maknanya benda-benda yang haram puasa dalam mazhab kita tu dia tolak gitu. 2 tahun tak jadi juga, sehinggalah masuk tahun ketiga barulah ada perubahan, puasa setiap hari macam mana. Dah, puasa setiap hari. Dan juga dia panggil berzikir tak henti-henti. Kalau bercakap dengan dia tu sekarang ni macam wali dah, tapi tak belajar ilmu agama. Hasil daripada tu aja zikir, tapi dia punya bercakap dia mengalah ustaz, mengalah tu wali, cakap Allah, zikir Allah, Allah. Tapi dari segi ilmu fiqhnya mungkin perlu top up lah. Nak sebut apa dia? Kadang-kadang jenis tasyaddud. Nabi SAW ni sebut apa dia? Nabi sebut itu untuk rawatan tak apalah. Nah, mungkin rawatan, ada orang rawatan dia nak kena pergi ke Mekah, berpuasa di Mekah. Contoh, ada rawatan gitu. Kita di Malaysia ni banyak je ni. Saya jumpa perawat tu, dia tunjuk ni jenglot. Kalau kena darah hidup. Tengok hidup. Ya Allah Akbar. Guna apa jenglot? Untuk tarik duit. Tarik duit. Dia kata tarik duit, orang kaya-kaya VIP semua tarik duit. Tarik duit kat mana? Genting. Curi duit di genting. Toyol tu curi duit di genting. Hebat. Dia kata okey sikit macam Robin Hood lah. Ambil daripada yang tempat yang haram tu. Bukan ambil daripada ni. Kalau yang jenis ambil 2-30 ringgit, 50 ringgit, 100 ringgit, yang tu yang jenis ambil dengan orang biasalah. Kalau yang hebat-hebat ni dia ambil di genting tu 90 juta tuan-tuan. Ni live ni, live pula 90 juta. Tapi tak bagi tahulah siapa yang tarik tu. Ada tuan-tuan orang kenamaan. Baik. 90 juta orang kenamaan buat begitu. Dia bukan kaya sebab itu saja, dia tarik duit juga. Baik. Allahu Akbar. Yang pertama. Yang kedua, sebab apa dia? Sebab kenapa seseorang itu jadi lesu? Pertama sebab dia terlalu melampau. Bila melampau sangat, melampau lama-lama, malah. Sebagaimana Abdullah bin Amr bin As, Nabi kata, aku diberitahu bahawa kau ni puasa siang hari, malam berjaga qiyamul lail pula. Betul. Nabi kata jangan buat begitu. Tidurlah, puasa sekejap, lepas tu bukalah. Tapi dia tak nak juga. Last sekali, wa yaqul ba'dama kabura ya laitani qabiltu rukhsatan nabi. Dia kata Allah malangnya nasib aku bila tua baru tak larat dah. Tak larat dah tua. Sebab apa dia? Nabi suruh puasa macam Nabi Daud lah. Hari ni puasa, esok tak, lepas tu lusa pula puasa. Dia kata dia kata nak. Jadi Nabi SAW bila Nabi sarankan begitu, mula-mula tak boleh, Rasulullah kita ni mampu lagi, masa muda. Bila dah ni tak dah kata dia. Allahu Akbar. Baik. Yang keseterusnya, yang kedua katanya al-iqtida bil ashkhas wa ta'alluq al-khati'. Pertama kerana kita ni jenis follower, ikut aja orang. Kita tengok orang buat kita nak buat juga. Wal ta'alluq al-khati', dan juga kita ni ada kaitan dengan dia secara salah, tidak tepat. Kaitan kita dengan dia tu maknanya tak betul. Jadi follower kepada yang jenis entah apa-apa. Hati-hati. Tak. Pasal apa buat tu? Dia kita punya idola, nak kena ikut dah. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam apa dia? Dalam Al-Quran, bab follower ni kita pun nak kena tengok juga. Follower yang kita duk like, yang kita follow, sama ada di Facebook ke, di Instagram ke, di TikTok pula dah apa dia lagi, di Twitter ke, di apa sekalipun nak jadi follower, ingat
Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? Wa qala allazina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wama hum bikharijin minan nar. Allah Subhanahu wa taala kata pada hari kiamat nanti, orang yang jadi follower ni, follower kata apa dia? Lau anna lana karratan, kalau ada peluang lah nak balik ke dunia ni, fanatabarra'a minhum, kita nak unfollow dia je. Nah, kama tabarra'u minna, sebagaimana dia tak mengaku kita follower dia sekarang ni. Bila di hari akhirat? Pasal bak dia tengok amalan kita, kita duk follow dia, duk like setiap posting dia, kita like setiap posting dia, kita pun apa nama ni gelap share apa semua. Rupanya salah. Rupanya menyebabkan kita jatuh ke dalam neraka ni. Pasal hari akhirat baru tahu. Nah, baru sedar. Maka di dunia lagi nak kena sedar. Al-fahmul khati' ataupun dia panggil ta'alluq. Kita duk ikut orang, ya Allah. Sebab di follower ataupun orang yang kita follow saat lagi, dia kata, saya tak ada apa-apa. Nah, tak ada apa-apa. Siapa suruh jadi follower sangat? Saya hanya buat begitulah. Siapa suruh jadi follower? Padanlah. Nah, bukan kerja saya tak paksa awak pun. Nah, sudahlah kita, ya Allah, masa tu barulah kita rasa tak selesanya, kita rasa menyesalnya. Habis dah, tak ada dah penyesalan, tak berguna dah. Nabi SAW bersabda, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, man kana minkum mustannan falyastanna biman mata. Ulaika ashabu Muhammadin kanu khaira hadhihi al-ummah, abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi ila akhirih. Katanya apa dia? Sesiapa yang nak ikut ajaran sunnah ni, nak ikut laluannya, falyastanna biman mata, maka hendaklah ikut laluan aturan yang mana telah meninggal, orang yang telah meninggal. Siapa dia? Ulaika ashabu Muhammad, itulah para sahabat Nabi. Nak kata nak ikut Nabi sangat, mungkin kita ada Nabi, ada khusus untuk Nabi, maka penterjemah kepada Nabi adalah para sahabat. Penterjemah kepada para sahabat, para tabi'in. Penterjemah kepada para tabi'in adalah tabi'in. Penterjemah kepada tabi'in dah mereka sampailah kita ulama. Maka ikutlah, tengok ulama lah. Ni kita nak maklum dah, yang Nabi SAW sebut akhir zaman ni, yazharu fihimur ruwaibidah, akan zahir di kalangan kamu adalah ruwaibidah. Apa dia? At-tafihu 'alan nas, orang yang entah apa-apa dia tu, tetapi yatakallamu fi umuril 'ammah, dia bercakap pasal benda-benda umum, kepentingan dunia. Orang kata rentah negeri haram kalau tipu dokumen, rentah negeri haram, dia kata apalah, rentah orang nak balik beraya pun haram. Ya tak? Tuan-tuan, kalau kita tengok komen-komen tu, tengok ada ke tidak orang yang berstatus ustaz ataupun yang ahli agama yang komen benda tu? Tak ada. Berarti tak ada orang yang komen. Kecuali kalau kita tengok background dia, pernah belajar di sekolah menengah agama ke? Tak ada. Nampak? Itu yang disebut oleh Nabi, di akhir zaman ni akan ramai di kalangan orang nak bercakap. Cakap je. Allahu Akbar. Afanallah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada benda tu. Baik. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, beberapa perkara yang kita sebutkan tadi ialah antara sebab mengapa kadang-kadang kita jadi lemah, lesu, tidak bermotivasi untuk beribadat, kerana kita pertama, kita tasyaddud, mungkin terlalu pulun sangat tanpa ilmu. Yang kedua, mungkin kita terikut-ikut dengan rentak orang, menyebabkan kita kadang-kadang akan jadi lemah, tak mampu nak mengikut rentaknya. Oleh sebab itu, perlunya kita mengulang kaji balik perkara-perkara ibadat-ibadat, saranan-saranan Nabi dalam kita melaksanakan ibadat, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, untuk kita menjadi di kalangan mereka yang mendapat grand prize daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar. Moga-moga Allah masih lagi tidak turunkan Lailatul Qadar, walaupun malam tadi malam ganjil. Moga Allah Subhanahu Wa Taala belum buka lagi Lailatul Qadar. Moga-moga kita semua dapat mengambil peluang,
yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Itu saja yang boleh saya kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Mohon maaf jika tersalah bahasa, terlajak bicara, terlebih kata, tersalah fakta, terlebih masa, tuan-tuan rasa tak selesa dan tergurih rasa mana-mana pihak, maka saya memohon maaf dan juga boleh tegur sesama kita kerana kita semua manusia biasa. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengurniakan peluang untuk kita beribadat dan merebut apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadri. Allahumma arzuqna lailatal qadri wa la tahrimna ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lupa tuan-tuan, mohon maaf satu lagi. Saya menganjurkan program untuk iftar kepada para pelajar di IPT dan IPTS dan IPTA. Semua kita tahu bahawa ramai orang fokus pada anak yatim, para pelajar tahfiz, tapi jarang fokus pada pelajar-pelajar di IPT. Mereka juga macam kita, macam tu, daripada latar belakang keluarga yang kurang berkemampuan. Oleh sebab itu tuan-tuan yang punyai kelapangan rezeki bolehlah berkongsi. InsyaAllah kalau kat luar sana ada tabung, tuan-tuan masukkan dalam tabung khas lah untuk ataupun kalau ada AJK yang di belakang sana, boleh bentangkan sejadah, boleh letak kat sana insyaAllah. Tuan-tuan yang mungkin tak bawa duit dan sebagainya, boleh ambil nombor saya, boleh catat 016-922-2313, 016-922-2313, 016-922-2313. Untuk dapatkan nombor akaun, tuan-tuan boleh masukkan ke dalam nombor akaun tersebut insya-Allah. Mohon maaf, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.